Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung pembelajaran di bawah topik Jagalah Harta Benda Awam bahagian 2. Okey, Pendidikan Islam tahun 6, boleh rujuk buku teks muka surat 119. Okey, baiklah. Pada pembelajaran yang lepas, bahagian 1 kita telah belajar tentang beberapa jenis harta benda awam serta adab terhadap harta benda awam. Jadi minggu ini kita nak sambung dan habiskan terus topik ini, iaitu kita nak sambung tentang kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Kita bagi kepada beberapa bahagian. Kita tengok dulu kepentingan terhadap individu. Kalau seseorang itu mengamalkan adab terhadap harta benda awam, apa yang dia akan dapat? Yang pertama, melatih diri supaya lebih berdisiplin. Maknanya, ikut peraturan yang telah ditetapkan bagi setiap harta benda awam tu. Contohnya di jalan raya, kita ikut peraturan jalan raya. Kalau menggunakan bas awam, kereta api, kapal terbang, kita ikutlah masa yang telah ditetapkan. Okey, yang kedua, terhadap individu dapat memberikan kemudahan dan keselesaan kepada pengguna lain. Macam mana tu? Kalau kita beradab, kita tak conteng kan? Maksudnya kita jaga. Contoh dalam bas, kita duduk dalam bas diam-diam, kita tak buat bising, kita tak ganggu orang lain. Orang lain pun selesa nak duduk. Lepas tu kita tak conteng, kita tak rosakkan barang-barang yang ada dalam bas. Sama juga benda awam yang lain. Okey, yang seterusnya, kepentingan mengamalkan adab terhadap harta benda awam kepada masyarakat pula. Apa yang masyarakat akan dapat kalau semua orang beradab? Okey, dapat mewujudkan suasana harmoni. Okey, bila sama-sama jaga kebersihan, jadi sama-sama bergotong royong untuk membersihkan kawasan sekitar. Banyak lagi lah harmoni ni, kalau kita nak cerita sangat panjang. Jadi kalau semua orang jaga harta benda awam, semua orang akan happy, semua orang akan boleh guna, semua orang akan berkongsi. Itulah dikatakan mewujudkan suasana harmoni. Okey, yang seterusnya, masyarakat dapat memanfaatkan penggunaan harta benda awam dalam tempoh yang lama. Okey, contoh yang boleh nampak dalam video ni, taman permainan. Kalau main tu baik-baik, jaga elok-elok, kongsi dengan semua orang, bergilir-gilir main, tak rosakkan harta benda awam tu, dia akan tahan lama, semua orang boleh pakai, tak bahaya. Okey, jadi amalkan adab terhadap harta benda awam. Yang seterusnya, kepada negara pula, apa yang negara akan dapat kalau semua masyarakat amalkan adab terhadap harta benda awam? Okey, yang pertama, menaikkan imej negara. Negara apa? Malaysia lah, negara kita. Macam nak naikkan imej? Dengan cara sekitar kita, setiap tempat kat Malaysia ni bersih. Semua orang jaga buang sampah di tempat yang betul. Okey, lepas tu semua orang bekerjasama untuk gunakan kemudahan awam tu, bergilir-gilir, berkongsi macam saya cakap tadilah. Okay, yang seterusnya, kepada negara juga menjimatkan kos penyelenggaraan. Maksudnya bila semua orang amalkan adab, kuranglah barang-barang yang rosak, kuranglah barang-barang yang perlu dibetulkan. Sebab nak betulkan ni kita perlukan kos. Kos tu maksudnya duit. Kita perlukan duit untuk betulkan setiap harta benda awam yang rosak ni. Jadi bila semua orang jaga, masyarakat jaga, jadi kuranglah duit nak guna untuk betulkan balik harta benda awam yang rosak. Okey. Seterusnya, akibat tidak mengamalkan adab terhadap harta benda awam. Kalau tak amalkan pula apa akan jadi? Yang pertama, berlaku pembaziran. Bazir macam mana? Dengan bila dah rosak barang-barang tu, duit kena keluarkan. Macam tadi kan saya cakap tu, duit kena keluarkan untuk betulkan balik. Jadi dah membazir, sedangkan duit tu boleh pergi ke tempat lain. Okey. Yang kedua,
menyusahkan orang lain. Okey, walaupun contohlah, saya ambil contoh cleaner kan, pembersihan, pekerja pembersihan. Mereka memang ditugaskan untuk membersihkan kawasan tertentu yang dia bekerja. Tapi bukanlah alasan kepada kita untuk kotorkan dengan sengaja. Okey, jangan susahkan orang lain. Okey, yang ketiga, banyak kemudahan rosak dan akan musnah. Ini kalau kita amalkan adat-adat terhadap harta benda awam, macam kat sekolah jongkat-jongkit kerusi, sedangkan kerusi itu harta benda sekolah, harta benda awam, harta benda kerajaan. Kita jongkak-jongkit kerusi, akhirnya banyak kerusi yang patah, yang dah hilang dah kaki, dia kena tukar baru. Okey, yang seterusnya, akibat tak amalkan adat terhadap harta benda awam, masyarakat berpecah belah. Berpecah belah ni dia tak ada kata sepakat. Masyarakat gaduh je. Saya tunjuk contoh macam haiwan ni kan. Bendanya tak ada apa pun tapi nak bergaduh sebab dia tak amalkan adat terhadap harta benda awam. Contohnya penggunaan bas, tak ikut giliran. Orang lain beratur ni nak naik bas ni, tapi tiba dia datang, potong terus. Tak adil lah macam tu kan. Jadi kalau semua orang beradab, insyaAllah akan harmoni. Okey, seterusnya terakhir yang kelima, ekonomi negara terjejas. Sebab duit banyak keluar, nak betulkan sana, nak betulkan sini, nak bersihkan tempat tu, nak bersihkan tempat ni, semua perlukan duit. Lepas tu, bila tempat kita dah kotor, tak ada orang nak pergi bercuti kat suatu tempat tu. Jadi ekonomi dah terjejas lah. Tak ada duit masuk, asyik duit keluar aje kan. Okey, baik. Rumusannya. Kesimpulannya, kita perlu sentiasa mengamalkan adab ketika menggunakan harta benda awam. Supaya apa? Dapat dimanfaatkan bersama. Ingat, harta benda awam adalah harta benda bersama. Okey, itu sahaja topik simple kita pada hari ini. Habis dah bab adab terhadap harta benda awam. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Sebarang soalan macam biasa boleh PM Cikgu. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.